Jadi ejen luar dia Cup and Go apa semua kan. Jadi bagi saya industri kita dah lah kecil, tapi dicerobohi pula oleh ejen luar ni. Saya suka perkataan dicerobohi. Saya tak kata kita tak nak terima, tapi biarlah kata orang beretika. Mungkin mereka boleh kalau nak berurusan dengan sini, mungkin mereka boleh berurusan dengan ejen-ejen yang berdaftar, ejen tempatan yang berdaftar, supaya ada bisnes lah sikit, ada urusan lah. Kalau tidak kan, kalau banyak luar, sebab maaf cakap lah, orang kita ni suka berurusan dengan Mak Saleh, orang kulit putih kan. Dia boleh respect orang luar tapi tak respect orang sendiri kan. Itu biasa berlaku. Itu bukan kat bola je, semua benda tu. Semua benda. Hai, Assalamualaikum. Selamat petang semua pada fans Harimau Melaya. Hari ni sekali lagi podcast kita eksklusif. Kita bawakan orang-orang yang hebat. Sebelum ni macam-macam lah kita bawa ada ada Scotty, ada statistik, player-player pun ada. Player-player, coach pun kita bawa. So hari ni kita bawa orang yang hebat boleh dianggap belakang tabir pula. So kita ada Abang Anwar Yusof, iaitu dia merangkap sport consultant dan juga bekas ejen bola sepak dekat Malaysia ni. Bekas ejen. Bekas ejen kena highlight tu. Tadi kita tanya dia sebab apa dia bekas ejen. Ya bang. Sihat alhamdulillah, terima kasih menjemput saya. Saya tengok abang pun berseri-seri semangat hari ni. So mungkin banyak yang kita dapat korek je hari Syam. InsyaAllah. Terima kasih bang sudi datang kita punya studio kecil kami ni Harimau Melaya untuk berkongsi pengalaman abang sebelum-sebelum ni dalam bidang bola sepak yang ada dekat Malaysia ni. Baik, insyaAllah. Okay, bang, sebelum kita nak mula, mungkin abang boleh kenalkan diri dulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anwar Yusof. Saya pernah bermain dengan kelab bola sepak Johor FC tahun 2001 tahun 97 hingga 2001. Jadi kemudian tu saya ambil keputusan untuk bersara awal. Ada sebab-sebab lah, sebab dapat offer daripada pihak-pihak lain lah. Jadi tapi walaupun saya bersara, alhamdulillah saya dapat menerima pengalaman yang mana boleh saya gunakan untuk masa sekarang tu lah. Sebab masa tu saya bersara, saya tengok industri bola sepak pada ketika itu kurang memerangsangkan daripada segi jaminan masa depan. Sebab ada player-player senior-senior saya yang main Malaysia sekalipun, dia end up bawa taksi kerja kilang. Tu lah saya dapat tahu, lepas abang bermain bola tu abang pergi ke sektor korporat swasta kan. Ya, betul. Bekerja dengan beberapa pihak. So maksud abang kurang meyakinkan masa depan tu masa tu sebab apa bang time tu? Sebab masa tu industri kita baru lepas dilanda hal-hal ekonomi. Bukan ekonomi, rasuah. Jadi boleh katakan mereka semua dah mula reset balik. Dan kebanyakan kelab mereka bermula dengan tangga gaji yang agak rendah. Dan itu kita tak boleh nak salahkan mereka lah. Tapi yang saya nampak masa depan. Kebetulan offer yang saya dapat tu selepas saya buat perbincangan dengan family, dan mereka kata terpulang pada saya. Walaupun saya terima offer yang baru tu, tidak bermakna saya tinggalkan bola sepak sepenuhnya. Saya masih lagi main bola sepak aktif sebagai semi pro sajalah. Macam tu. Jadi saya alhamdulillah lah, kerja-kerja korporat ni banyak membantu saya daripada segi knowledge dalam bidang management, admin dan juga pemasaran. Okay bang, sebelum kita masuk lebih mendalam lagi bang, mungkin dulu orang kata biar bidang sukan ni tak menjamin masa depan lah. Kalau kita tanya mak ayah dulu pun, tak payah sukan tak bagi kan. So bila abang tengok sekarang ni dia dah menjadi trend yang semua orang nak jadi player bola sebab gaji. Satu ada fame, ada gaji kan. Sekarang beza kan? Beza. Mungkin abang boleh share kan? Pendapat saya sukan ada masa depan. Cumanya perlu dibawa dengan oleh orang yang betul sebenarnya. Kan contohnya kita ambil isu sekarang, masalah gaji masih lagi berlaku. Betul. Walaupun banyak kelab dah jadi persatuan jadi kelab. Tapi benda ni tercetus semenjak tertubuhnya JDT. Jadi saya tabik hormat kepada yang amat mulia Tunku Mahkota Johor kerana mencetuskan satu evolusi baru. Saya bukan nak up apa yang TMJ buat, tapi bagi saya ia adalah satu pukulan sebenarnya, tamparan kepada kelab-kelab lain. Kan sebab sampai bila pemain-pemain bola sepak kan yang dengan gaji yang tak seberapa, dan bila mereka sebab karier mereka pendek. Lebih umur 32, 35. Masa tu lah. Kalau tak injured, habis. Kan, jadi selepas tu apa yang mereka buat? Jadi macam saya adalah ada yang kerja kilang, ada yang bawa taksi, benda gitu. Dan masalah juga player kita
kurangnya education dari segi future punya planning. Kadang-kadang mereka tak plan dengan gaji apa mereka buat, dapat apa yang mereka nak buat. Kalau mereka ada perancangan yang bagus, insya-Allah ada kesinambungan selepas itu nak bisnes ke dan sebagainya. Tapi kebanyakannya pemain bola ni dia sedikit boros. Kan itu je lah. Saya nampak abang sebelum bermula sebagai seorang ejen tu, abang sebagai property sale kan, buat property sale. Dan boleh tak cerita balik macam mana mulanya berminat nak jadi football agent tu? Cetusnya. Cetusnya. Idea apa? Saya actually masa di UFC saya dapat tawaran bekerja di Bank Rakyat di HQ, dan mereka ada offer cerita saya satu projek tim bola mereka nak pergi jauh lah. Untuk Bank Rakyat lah? Bank Rakyat. Jadi saya terima tawaran mereka, saya fikir ini adalah satu organisasi yang besar dan saya bekerja dan jawatan pun boleh tahan jugalah. Bukan kata bos lah, tapi kata orang okey lah kan. Jadi dan juga mereka involvekan saya dalam projek bola sepak mereka. Jadi saya terimalah, saya kata saya boleh belajar dari segi pengurusan pentadbiran, dalam masa sama saya boleh meneruskan saya punya minat bola sepak saya. Lepas tu selepas beberapa tahun saya berhenti daripada Bank Rakyat, saya masuk dalam industri pemasaran pula, pemasaran. Dari itu saya belajar pula pada hal-hal pemasaran lah, macam mana. Dan seterusnya dalam property agent ni, last kali sebelum saya involve sebagai agent bola sepak, saya terlibat dengan property. Lepas tu adalah kenalan-kenalan lama di dalam industri yang dah besar main bola. Lepas tu jadi coach. Jadi coach dia tanya, Anwar tak ada ke boleh tolong recommend mana-mana player yang duduk dia main dengan kelab mereka. Jadi saya kata tak apalah, saya cubalah. Kebetulan ada juga member-member lain, dia kata dia ada bagi player list player. Jadi dari situ lah bermulanya saya cuba dengan satu player dulu, hantar saya betul-betul, dan juga dalam masa sama saya study macam mana sistem agent berfungsi dalam Malaysia. Cuma pada masa tu saya sedikit risau sebab apa? Saya tahu untuk jadi ejen player bola sepak kena ada lesen daripada FIFA. Lesen daripada FIFA. Lepas saya tengok balik, rupanya FIFA dia dah masukkan sistem lesen ejen ni. Maknanya siapa-siapa saja boleh jadi ejen pemain. Ataupun dia bagi sebagai antara lah, intermediary, bahasa yang lebih sesuai. So maksudnya zaman sekarang, era sekarang ni, tahun sekarang ni tak perlukan sijil apa-apa dah boleh jadi ejen dah? Tak perlu. Maknanya siapa-siapa, abang ke, mak ke, girlfriend pun ada yang jadi ejen juga. Apa step dia bang nak jadi ejen? Masa tu abang start daripada kata seorang pemain kan. Betul. Lepas tu abang mesti nak buat build network dengan tim, kelab luar ke, macam cerita boleh? Ya, okey, sebab saya orang dari pernah terlibat dalam industri sebagai pemain semua, dan bila saya dah pada masa tu ramai kenalan-kenalan ni ada dalam industri. Jadi coach, jadi management apa semua. Jadi daripada situ saya macam okey juga kan bidang ni kan. Sebab boleh involve secara langsung lah. Sebab dulu saya dah berehat sekejap industri bola ni. Ini boleh involve balik. Jadi saya pun telah kontak-kontak kawan-kawan di kelab-kelab lain, di persatuan-persatuan lain. Ada nak player tak? Jadi dia kata kalau ada bolehlah carikan. Jadi dari situ saya buat scouting. Carilah player-player di luar negara apa semua. Ada kaedah-kaedah dia, dan juga dapat kita kontak dan kita propose kepada tim-tim ni lah, kawan-kawan kita dalam industri ni semua. Tapi kita tak nak gunakan kabel. Dia kawan, dia dengan kabel, dia kawan. Tapi saya cakap saya nak jaga benda tu supaya bersih. Okey, ini adalah apa yang saya cadangkan. You all tengok, you punya technical team, coaches apa semua, nilai sendiri. Kalau okey, kalau tak okey, cakap tak okey. Itu saja. Sebab kalau saya tak nak, kalau saya bagi produk yang tak bagus, benda tu akan balik pada saya tu. So kalau daripada start 2016 abang cakap tadi. 2016 tu yang player pertama dah berlanjutan. Apa cabaran-cabaran dia pula? Ya, cabaran utamanya sebab kita tahu macam kat Malaysia ni, macam abang kata, kita tak ada sistem yang betul dalam pengurusan. Betul. Sebab ada FAM, saya tak ingat tahun berapa, tapi FAM telah mengarahkan semua ejen berdaftar dengan FAM. Dapatkan lesen daripada FAM pula untuk bergerak aktif sebagai ejen player dalam Malaysia ni. Tapi benda tu kita nantilah. Jadi tadi apa maksud tadi? Cabaran dia. Okey. Cabaran dia benda ni lah, maknanya kebanyakannya kadang-kadang kelab dia mengalami masalah keuangan. Bila mengalami masalah keuangan, maaf saya tak nak sebut kelab, sebut persatuan. Masa tu persatuan lagi. Persatuan mengalami masalah keuangan, dia dah mula sangkut bayar gaji player. Dan juga agent fee pun tak bayar juga, sangkut-sangkut. Kadang-kadang sebab apa? Kadang-kadang mereka lebih utamakan bayar gaji player
Tapi ejen fee ni dia Apalah. perkara yang terakhir sekali untuk dipikirkan. Ah. Macam memandang kami ni sebagai ejen ni macam kan macam kita nak ambil duit ke apa, padahal kita membantu dia. Kalau kita fikir ejen tak penting dalam industri bola sepak dunia kan. Kenapa masa sekarang ni masih kelab-kelab di dunia ni masih berurusan dengan ejen lagi. Masih berurusan dengan ejen lagi. Kadang-kadang ada juga kelab cabaran-cabaran dia tak nak berurusan dengan ejen. Dia nak direct pada player. Contohnya kita bagi player A, dia korek-korek dapat nombor telefon, dia bagi direct. Itu pintu belakang. The player ni pula musyawarah tu lagi kan, bila kelab ni offer direct, tak nak ejen, padahal kita yang intro dia pada kelab tu. So player ni dia tahu dia nak dapat main je. Ni istilah sailang lah ni. Sailang lah. Tapi bang, kalau macam berlaku macam tu lah, kelab gagal bayar gaji pemain import kan. So pemain import tu mesti akan ambil tindakan kat peringkat mahkamah FIFA ke apa. Sebagai ejen abang akan ada terlibat dengan benda tu? Ada. Kita memang sebab kita sebagai ejen pemain, kita maknanya kita sebagai pengurus mereka lah. Maknanya kita menguruskan segala hal mereka selagi mereka bermain dengan kelab tu dan juga selagi mereka dalam Malaysia. Jadi bila mengenai masalah keuangan ni, tak bayar gaji, player akan mengadu pada kita. Kita akan cakap, okey, kita ejen akan bercakap pula dengan kelab. Macam mana gaji player beza semua ni. Tapi kita tak boleh nak terlalu keras dengan kelab. Bila kita terlalu keras dengan kelab, next bila kita nak berurusan, tak payahlah pakai ejen ni. Dia tekan kita je kan. Susah. Tapi kalau kita tidak membantu player ni dia akan bercakap di luar dengan negara mereka apa semua kan. Ejen ni tak membantu. Ejen ni tak bantu apa semua. Tapi macam mana pun kita kena, itulah jadi orang tengah ni kan. Dan biar dua-dua menang lah kat situ. Tapi setakat pengalaman abang ni, kes-kes macam tu abang boleh dapat selesaikan ke? Ada yang masih dapat selesaikan. Ada dapat selesaikan, tapi makan tahun lah. Makan tahun. Sebab apa, bila sampai ke peringkat FIM tu tak buat apa-apa. Sampai ke peringkat FIFA, jadi makan tahun. Sebab mungkin industri ejen management lah kita cakap. Ejen dekat Malaysia ni dia orang tak berapa nak family ataupun orang masih ragu, sebab tu kebanyakan kelab okey nak direct dengan player, malas nak bayar transfer fee ejen tu sebenarnya. So mungkin antara player-player yang abang boleh sharekan yang abang bawa. Saya pernah yang first kali saya bawa ialah Suzuki Nakataki yang main dengan Kuantan FC, kemudian PDRM. Lama juga dekat Malaysia. Lama juga. Kalau ikut kan dia dah boleh dapat naturalisasi dah. Liga 9 dan sebagainya. Dan juga ada ada Ferreira yang main PKNS, Mutas Bella dengan Feda United, dia national team Lebanon. Dan juga ada beberapa lagi Ajim Rezovic sekarang ni dengan TFC 2. TFC 2 dia pun insya-Allah tu rasanya dalam proses dapatkan IC Malaysia lah. Dia tahun dah. Dan juga David Rolly di Sri Pahang, saya yang tolong urusan dengan JPN untuk dapatkan dia punya IC. Saya sebagai saksi, dia sumpah angkat tangan. Rakyat Malaysia lah. Betul lah. Abang jumpa dia kat mana dulu? Dia intro saya pada ejen lain lah. Ejen lain intro saya. Tolong saya uruskan. Jadi saya dapatkan dia team dan saya tolong uruskan tu. Sebab ejen ni tidak semua player yang dia direct sendiri. Kadang-kadang ada cara kami scouting, ada yang kami buat scouting sendiri. Ada ejen luar kontak kita. Nak collaborate lah. Collaborate. Okey. Mungkin David boleh jelaskan yang saya nak patah balik sikit proses tadi tu sebab saya tertanya-tanya. Dia kelab yang bagi tahu ejen saya nak player yang target man ataupun abang yang datang ke kelab, okey aku ada seorang target man yang korang boleh pakai. Dia siapa dulu? Siapa approach siapa? Biasanya ejen yang kena approve dulu lah. Ejen akan approve, dia katanya sama ada coach ataupun manager ataupun CEO ataupun cakap lah kadang-kadang dalam team ni macam-macam ramai yang buat keputusan kan? Tapi kita tanyalah dengan orang yang kita yakin, kita nak player macam mana. Jadi dia beritahu lah, dia kata nak nombor 9, tinggi 185 ke atas, lepas tu speed macam mana, apa tu yang macam dia bagi kami kriteria player yang mereka nak. Dari itu kita akan dapatkan player yang kita akan supply, dan kemudian kita akan bagi dia maklumat CV, apa semua, video dan sebagainya. Dan mereka juga boleh check dengan link Transfermarkt ataupun yang lain-lain. Dan sebab tu mereka akan tengok adakah player ni aktif ataupun dah tak main 6 bulan berehat ke apa semua. Tapi sebelum tu pun kami study juga. Kita tak naklah hantar player yang tengah injured ke apa semua kan. Sebab kadang-kadang agent ni player ni dia menipu. Tapi statistik tak boleh tipu. Statistik dalam macam website Transfermarkt tu dia accurate. Ada satu lagi yang yang adalah beberapa platform kita boleh check dia punya statistik. Jadi bila kalau kelab tu berminat, mereka akan bagi offer lah. Bagi offer, kita negotiate dulu tentang gaji dan sebagainya lah. Offer dan sebagainya. Tapi itu adalah kelab-kelab yang berani untuk buat direct signing.
ada berani buat direct signing, tapi banyak juga kelab yang tak nak buat direct signing, yang nak kena panggil datang untuk trial. 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 So bila ada trial tu prosesnya lagi panjang, lagi susah untuk abang Betul. sebagai ejen? Sebab apa, bila trial ni, pertama kita kena yakinkan player. Dia cakap, you kena datang trial semua. Dia tanya pula, Apa reaction player bila abang cakap nak kena dia agak terkejut lah. Tapi tengok pada player macam mana. Kalau player yang sedikit high profile, dia main liga yang bagus, dia kata takkan aku nak kena pergi trial kan. Gitu. Tapi kalau player macam yang memang eager nak datang, kebanyakan player yang daripada Afrika ni mereka eager nak datang, mereka sanggup spend. Jadi dia datang, dia tanya siapa yang bayar flight ticket, bayar sendiri. Kalau tak nak bayar, player kena keluarkan duit sendiri. Tapi kalau kami sebagai ejen, kami confident dengan player tu, jadi kami akan invest. Kita invest, bayarkan dia flight ticket apa semua. Jadi mereka datang trial. Datang trial lebih kurang dalam seminggu. Jadi bila kalau lepas lah. Kalau tak lepas, kita akan cuba arrangekan dia dengan tempat lain pula. Tapi kalau lepas, duit flight ticket tadi akan di-refund balik oleh kelab lah. Macam tu. Itu antaranya. Tapi pernah juga, pernah terjadi pada saya, player saya trial sehingga 3 minggu. 3 minggu, susah sangat nak buat decision. Kan, cakap, nak tengok apa lagi. Kan, kadang-kadang susah lah. Itu satu. Pernah juga, ada satu player saya buat daripada Argentina. Kan, dia main di Liga Indonesia sebelum tu. Dia main di Liga sini. Duduk sini sebulan. Follow training apa semua. In the end, dia injured. Last kelab tak nak sign. Sebab tak nak sign sebab dia injured. Cakap, dia injured sebab apa? Sebab awak yang bagi dia training hari-hari. Jadi kenalan saya ajen dulu, dia fight, dia bagi surat apa semua, apa semua. Jadi tak nak kelab tu kena bagi dia pampasan lah. Sebab career dia sebulan spend kat sini untuk trial saja, tapi tiba-tiba tak dapat. Lepas tu nak pergi tempat lain, kadang-kadang window dah tutup. Betul. Kan, window dah tutup. Macam mana nak cari team lagi? Jadi sebenarnya itu adalah cara-cara yang tidak sesuai lah dipraktikkan oleh kelab-kelab. Bukan saya nak menolak sepenuhnya sistem trial ni. Sebab ada juga yang direct signing yang ejen luar ataupun ejen dalam ataupun player sendiri menipu. Kan, dalam tu semua okey, tiba-tiba sampai main Macam banyak berlaku kan. Injured kan, injured apa semua. Kita tengok satu dia ada kelab utara tu kan. Tu dia terkena ke pun dia pun mengena kan, macam mana kan. Betul tak? Selalu sesi trial ni berapa lama? Dia at least dah seminggu. Paling sesuai seminggu lah maksimum. Sebulan tu lama. Sebulan lama sangat. Tadi abang ada tercakap perkataan sailang tu. Abang pernah kena sailang? Pernah. Nak tahu? Bukan saya je, ramailah katalan saya pernah kena apa semua. Kadang-kadang kita hantar okey, kadang-kadang dalam kelab ni dia ada 2-3 individu yang akan berurusan dengan ejen. Jadi kita bagi kita punya CV ni pada individu A. Individu A ni kata okey, dia akan masuk dalam buat apa semua. Tiba-tiba individu A dalam kelab tu pula dia ada kenalan dari ejen lain. Dia kata dia ada player baik ni, cuba kau contact player ni. Gitu lah. Sebab pernah terjadi, maaf cakap lah kan, di mana ada seorang atlet player kita saya tak sebut coach atau player, kami sediakan mereka punya profile CV, saya dan partner saya sediakan, dan juga kita bagi kepada kelab di kelab tersebut, persatuan tersebut. Jadi slide CV dia digunakan untuk final meeting dalam board untuk mereka shortlistkan tiga coach yang mana mereka nak pilih. Nah, jadi dia gunakan kita punya profile, kita punya CV yang kita bagi, tapi dia sign orang lain dapat agent. Dia punya deal. Maksudnya yang melanggar etika tu pasukan ke? Pasukan lah. Coach tu sendiri? Dua-dua sekali. Saya sebut coach. Tadi ada sebut. Sebab shortlist kan 3 coach kan. Jadi saya cepat dapat. So dalam keadaan tu boleh katakan abang rugi lah? Rugi sangat-sangat. Dan kita pun nak kecil-kecil pun macam tak guna jugalah. Jadi kat sini saya kata tadi, FIM ada keluarkan lesen tapi tak memantau, tak mengawal selia, tak enforce dia punya rule regulation tu semua tu. Saya sampai sekarang pun still tak ada yang ada. Jadi player-player ni FIM kenakan bayaran yuran sebanyak RM10,000 untuk daftar sebagai ejen. Pertama kali daftar tu setiap tahun dia punya fee lebih kurang dalam RM5,000. Tapi ada juga masih lagi berluasa ejen-ejen yang tak ada lesen. Still boleh buat deal lagi. Jadi what the point kalau yang ada lesen ni dengan bersaing dengan yang tak ada lesen ni? Adakah FAM akan macam membela ejen kalau berlaku kes sailang tu? Sepatutnya. Tapi tak buat. Sebab masa tu kita tak ketengahkan kes tu lah. Tapi kalau kita ketengahkan, kita tak tahu. Tapi daripada benda tu berlaku, baik kita mencegah sebenarnya. Kan maksud saya FAM kena wajibkan setiap kelab
kena berurusan dengan ejen berdaftar saja. Mungkin dia ada segi paperwork dan sebagainya sebelum mereka dibenarkan sign kontrak. Sebab set up kontrak akan FIM akan dapat dia punya kopi. Kan? Dia tengoklah ni player ejen tak berdaftar, sila dapatkan ejen berdaftar. Let's say kalau yang deal player tu, yang buat player tu dia tak ada lesen, mungkin dia boleh collaborate dengan ejen yang ada lesen. Sebab ejen yang ada lesen ni dia tahu daripada segi teknikal dan sebagainya. Kan? Dan juga bila ada lesen ni kita rasa protected sikit lah. Berapa kes kita boleh tu. Memang ada kawan saya pakai ejen yang daftar sebagai yang berdaftar, dia ada kes-kes macam ni, dia pergi pada FM, dia buat tuntutan apa semua. Tapi benda tu kata orang sebab industri kita kecil. Kan? Jadi kalau ejen sama ejen pun memasang muka pun susah juga. Kan? Bila jumpa depan-depan tu dia gelak-gelak kan, tapi di belakang pun macam itulah. Ramai ke ejen kat Malaysia sebenarnya ni bang? Boleh katakan kalau yang lokal lebih kurang 10 orang lah. Ramai. Itu yang saya tahu. Itu yang berdaftar ke tak? Campur. Campur. Lebih kurang 10 orang. Masih aktif lah tu sebelum tu? Masih aktif. Dan juga ejen luar pun satu hal juga sebenarnya. Dia jadi kat ejen Malaysia, dia orang luar. Orang luar dia contohnya dia daripada Argentina. Dia direct contact kepada coach ke manager ke, yang dia kata nak buat player. Dia datang sini dia buat player pun semua, deal. Lepas deal dia balik lah, dapat JP dia balik. Jadi tinggal player tu. Jadi apa-apa masalah berlaku, siapa yang nak exit kat sini? Jadi ejen luar dia come and go semua kan. Jadi bagi saya industri kita dah lah kecil, tapi dicerobohi pula oleh ejen luar ni. Saya suka perkataan dicerobohi. Saya tak kata kita tak nak terima, tapi biarlah kata orang beretika. Mungkin mereka boleh kalau nak berurusan dengan sini, mungkin mereka boleh berurusan dengan ejen-ejen yang berdaftar, ejen tempatan yang berdaftar. Supaya ada bisnes lah sikit, ada urusan lah. Kalau tidak kan, kalau banyak luas, sebab maaf cakap lah, orang kita ni suka berurusan dengan Mak Saleh, orang kulit putih. Kan? Dia boleh respect orang luar tapi tak respect orang sendiri kan. Itu biasa berlaku. Itu bukan kat bola je, semua benda tu. Semua benda. Sebab dia orang ni marketing dia orang main A kan. Contoh bang tadi, kalau yang tak berdaftar tu ada any issue, macam ni diorang nak selesaikan? Adakah FM membantu ke? Bagi saya kalau tak berdaftar tu risiko dia kalau berlaku macam tu memang FM tak akan bantu lah. Tapi kalau misalnya kata player, biasanya player benda ni berlaku pada player, gaji apa semua. Tapi player ni kita boleh melalui salurkan kepada pihak FM. Jadi masih boleh membantu lah. Masih boleh protect kita punya player tu lagi. Dengan pihak FM boleh bantu, tak masalah. Okay, kalau dia sensitif lah bila cakap pasal ni. Kau nak cakap ke? Okay, dia sensitif. Tapi saya nak tahu, lumayan tak jadi ejen ni bang? Boleh tahan lah. Okay. Boleh tahan lah. Itu sebab ramai orang yang tiba-tiba kan jadi ejen pun semua. Tapi dia tak tahu dia punya headache dia lagi lumayan sebenarnya. Headache dia. Sebab kalau kita tengok late Mino Raiola tu kan, dia punya fee tu dah macam player punya dia punya gaji lah. Malu. So kat Malaysia dia punya tangga tu macam mana? Dia kadang-kadang line agent, line offer dia. I see. Tapi kalau ikut standard kebanyakan agent fee je lah bersama dengan 1 bulan gaji player tersebut. Itu kebiasaan. Itu yang minimum. Tapi lepas tu pula, itu antara agent dengan club. Ada juga agent dengan player pun ada fee dia sendiri. Benda ni negotiable. Kadang-kadang kalau club yang kita tahu kurang kemampuan, tapi kita nak player ni dapatkan tu, ada player yang sanggup buang harga, ada agent sanggup buang harga. Tak payah agent fee, saya bagi free je. Tapi dia dengan player. Jadi benda-benda gini kan macam merosakkan dia kan, benda-benda tu kan. Macam tadi abang cakap macam masih off record tadi, ada setengah player, okey setahun dengan ejen, 2 Betul. tahun, tiba-tiba tahun ketiga okey dah tak nak dah. Ya betul. Jadi Sebab apa bang? Kerana diorang dah tak nak bayar ejen ke, rasa selesa ke? Itu satu hal juga. Sebenarnya player pun ramai yang tak owner dengan ejen dia. Kita bukan kata apa, biasanya kalau kadang player ni tahun ni dia dengan kita dapatkan dia club A. Tiba-tiba ada ejen lain datang. Nak end season je ejen lain datang. Aku ada club ni nak player kau ni. Jadi ejen tu sendiri sepatutnya dia tahu dah ejen player ni kita punya. Dia contact kita, tidak. Dia contact player tu direct. Jadi player ni dia nak apa? Dia cuma nak kontrak je. Dia tak kira siapa yang dapatkan. Betul tak? Ya, jadi kat situ dia bila tu dia tiba-tiba dah sana dah. Baru aku nak arrange kau kat sini. Kau dah sana. Tapi macam kat Malaysia, kontrak mostly lah kan. Sekarang dia yang nampak Malaysia ni sekali sign 2-3 tahun. Sebelum ni setahun. Jadi banyak kerja juga untuk ejen nak jaga player tu kan. Betul. Memang sebab pendapat saya kenapa kebanyakan dulu setahun sebab macam mana kelab pun dia nak protect dia punya financial. Sebab kalau kadang-kadang player pernah berlaku tahun pertama dia perform, tahun kedua
dia dah mula tak perform, dia dah demand dan sebagainya. Macam tu lah. Jadi ada pro and con lah. Tapi kalau di Eropah, kita tengok sekali sign 4 tahun, 5 tahun kan. Jadi benda tu kat Malaysia ni belum lagi lah. Sebab kelab tidak berani mengambil risiko untuk bagi tempoh kontrak yang lama. Benda tu kita kena faham juga lah situasi ekonomi. Okay, bang, tahu sekarang ni abang dah tak aktif sangat, tapi ada kawan-kawan lagi yang masih aktif. Ramai saya baca-baca dekat social media, ramai player-player luar nak main dekat Malaysia sebab bayar dia lumayan. Daripada negara Asia Tenggara sendiri lah, semua datang Malaysia sebab bayar dia. Main game tak seberapa, satu season 20 game, 30 game je, tapi bayar memang mahal. Betul, boleh katakan dalam Malaysia ni, dalam ASEAN ni, Malaysia adalah antara yang boleh offer gaji tertinggi lah. Kalau kita ambil standard pemain import, kalau dulu at one time masuk je kurang-kurang $10,000 USD. Dulu kan? Dulu lah, masa awal-awal dulu. Sekarang ada yang 5, ada yang 6, even ada yang 3 kan. Jadi ikut pada kemampuan kelab masing-masing lah. Tapi kalau player, apa yang ini apa yang saya nampak, bukannya kata fakta yang tepat. Kalau player tu average gaji dia antara 15 hingga 20,000 USD sebulan, boleh katakan player tu dah cukup baik lah. Dah cukup baik. Kalau yang macam kita tak yakin lagi dengan performance dia, 10,000 ke bawah lah. Dan juga ada sebenarnya ramai player, terutamanya daripada Afrika, tahun pertama dia tak demand. Dia nak enter dulu. Memang ada contoh. Dia nak enter dulu, tahun pertama dia bagi dia 3,000 pun tak apa. Dia nak enter dulu, dia nak perform, dia nak tunjuk. Tahun kedua, bila tahun pertama tu dia meletup, tahun kedua baru dia boleh demand. Kita ambil contoh lah, apa ni yang UKM di Kedah tu, Kipre tu. Kipre tu kan. Dia tahun pertama dia main dengan UKM, jadi dia rendah je. Tapi bila dia perform semua, Kedah offer dia bukan double, triple. Macam kat Malaysia ada tak special clause? Contoh, ya sebab dia setahun, tiba-tiba halfway injured ACL ke. Kat situ compensation dia punya macam mana? Ada macam tu. Memang ada injured dan sebagainya. Even ada juga clause-clause yang daripada segi performance. Dari segi performance, maknanya saya pernah berlaku pada diri saya sendiri. Ada seorang player saya bawa ni satu kelab. Masa first before season, benda coach orang lain dan dia sign apa semua dan saya kontrak setahun. Lepas tu bila mungkin coach tu tak sampai KPI dia, dia tukar coach baru. Bila tukar coach baru ni, coach ni nak player lain. Dia kata player ni tak sesuai dengan dia. Dia tak kata tak bagus, dia tak sesuai dengan dia. Tak apa, kita faham. Kan kita faham sebab setiap coach dia punya corak sendiri. Jadi apa kelab ni buat? Kelab ni nak terminate player ni supaya dia dapat gaji dengan player baru. Cumanya tak ada alasan yang kukuh kenapa nak terminate player tersebut. Player tu main setiap game. Satu game dia tak main, masa tu away game pergi peringkat Asia, tak pergi sebab dia punya visa tak lepas. Kan? Tapi main setiap game pun semua dan boleh katakan perform, tak adalah kata teruk sangat. Tapi kelab nak terminate, kata tak cukup, prestasi kurang merangsangkan. Jadi tak apalah, kita refer balik pada kontrak. Kan? Okey. Kalau player berdasarkan kontrak, ada dia punya kelas-kelasnya, maknanya berdasarkan prestasi, kelab akan bagi laporan prestasi setiap bulan. Kan? Maknanya kalau ada KPI dia. Jadi laporan pun tak ada. Jadi atas dasar apa? Kalau ada laporan katanya misalnya tu bulan pertama tak bagus, dia akan bagi surat amaran kepada player. Bulan kedua, bulan ketiga, dia adalah macam potongan gaji dan sebagainya. Tapi satu surat pun tak ada, maknanya okey, ni you punya carta performance. Dia tak ada langsung. Jadi kita fight lah. Jadi player ni pun dia kata dia tak nak. Kelab offer dia 3 bulan compensation. Baki kontrak ada lebih kurang lagi 6 bulan. Dia tak nak, saya nak full kontrak. Jadi kelab kata tak apalah kalau gitu, kami kekalkan awak. Kami tidak daftar awak. Awak boleh masih berdaftar sebagai pemain. Kami bayar gaji awak. Tapi kami akan susahkan hidup awak. Boleh ya itu. Itu pengalaman lah. Itu pengalaman. Susahkan hidup macam ni. Dia kata okey, mula dia bagi, saya akan ikut awak ke mana-mana. Dia mula dia bagi rumah eksklusif. Lepas tu apartment. Kereta eksklusif. Kan? Kereta eksklusif. Macam kereta yang okey lah. Lepas tu kalau itu awak kena keluar rumah ni, awak kena duduk flat. Kereta brand H, kita bagi awak kancil. Kan? Jadi player dia kata, tak apa, gaji saya besar. Awak tak bagi rumah pun, saya tak apa, saya boleh sewa lagi rumah lain. Saya boleh sewa kereta lain. Dulu tu awak kena training dengan tim under 21. Tak boleh join first team. Jadi player ni dia bijak lah. Dia kata saya dapat jaminan daripada coach saya national team. Walaupun saya tak main dalam liga,
Tapi saya boleh maintain saya punya fitness, coach jamin tempat saya dalam national team mereka. Jadi player pun dia follow je lah, dia buat training dia sendiri apa semua, tapi dia kena hadir lah, buat batu ke apa semua. Dan dia tak kisah apa, dia masih boleh apa, duduk dia sewa apartment lain yang lebih selesa apa semua. Penting dapat Kat gaji situ- tak apa. Dia dapat gaji. Habis kat situ player macam tak boleh nak refer benda tu kat pihak atas ke? Macam Tak ada. menganiaya ke tak ada? Tidak. Gaji dia dapat. Gaji dapat. Gaji dapat penuh. Dapat penuh. Itu dia tak kisah pun. Sambil bercuti. Dan facility pun bagi rumah, bagi kereta. Tak sebut rumah kat mana. Kan? Itu. Itu yang menjadi masalah. Jadi player kata, negara saya negara berperang. Saya dah survive dengan perang, keadaan perang, apakah lagi benda-benda macam ni kan, dia kata gitu. Bosnia ni. Kan? Kan? Teka. Palestin. Apa 2016 sampai berapa tahun abang ni? 2020 kan tak silap. Almost 4 tahun. Apa yang menyebabkan abang dah tak nak buat dah? Okey. Berhenti. Faktor utama yang saya withdraw, kata orang boleh katakan berehat daripada industri agent ni ialah masalah kewangan kelab. Masalah kewangan kelab di mana bila kelab mula mengalami masalah kewangan, nak bayar gaji player apa semua, player pun merengek-rengek suruh tolong apa semua. Jadi benda ni satu hal juga, kita nak kena human management pun nak kena pandai juga. Jadi kalau player pun asyik hentam dia kan, jadi pening juga kan. Jadi lepas tu masalah gaji lah pun ada. Sampai sekarang ni ada satu kelab masih berhutang agent fee dengan saya. Oh, sejak bila? Sejak 2016 tak silap. Pun 6 tahun. 6 tahun. Kelab tu pun dah tutup. Habis Tekan sendiri. macam mana? Burn? Boleh katakan burn lah. Oh. Kan? Benda gitu lah. So agak payah sebab bukannya sekali dua kita tengok kelab dekat Malaysia ni dibubarkan. Betul. Jadi macam ejen tu nak bekerja dengan diorang pun jadi satu risiko abang. Betul risiko. Abang pernah berurusan dengan kelab tu yang level mana tu yang bubar tu? Dia Liga Super? Liga Perdana. Liga Perdana. Okey, teka. Dah jaga fikir. Sebab tu abang dah tak buat lah. Tapi still lagi kalau ada player-player tiba-tiba, terus abang tolong lah bawa saya. Jadi saya pass kat kawan-kawan je lah. Dia ada dapat kata okey je ni, cuba coaching. Saya akan bagi resume saya. Oh, gitu pas lah. kat kawan-kawan, abang rugi lah, tak buat. Dia bagi sikit lah, dia bagi Okey. kat kita. Bias. Sebab tadi kita dah tanya dah, kalau buat ejen ni lumayan. Betul. Tapi abang sanggup pas kat kawan-kawan, maknanya abang buat something yang lebih lumayan. Sekarang abang buat apa? Okey, saya Selepas ejen. bukan sebab lumayan dia punya income tu kalau dapat sebenarnya. Kalau dapat lah. Kalau tak dapat lumayan pada pening lah. Ah. Jadi saya cuba nak, bukan kata nak jadi hero sebenarnya, sebab saya terpanggil untuk Tertengahkan. membantu kelab-kelab dalam Malaysia ni macam mana cara nak mengatasi masalah kewangan mereka. Dan jadi sebab saya ada experience dalam bidang pentadbiran, juga saya ada experience dalam bidang pemasaran. Dan juga sebelum saya involve dalam bidang tu, saya buat study dulu untuk macam mana industri di luar negara berjalan apa semua. Dan daripada itu saya approach kelab-kelab ni, persatuan-persatuan ni kan, cakap saya nak datang, saya nak bagi satu proposal macam mana you boleh naikkan you punya branding dan punya marketing strategi apa semua. Jadi kebanyakan ada dalam 3 ke 4 persatuan yang saya approach. Mereka kata okey, bagus you punya proposal ni apa semua. Okey, tapi bila kita keluar balik, bila kawan-kawan cakap buat cakap apa nak pening-pening kan. Sebab apa? Sebab keadaan negeri masih support lagi. Sekarang, Itu sebelum penswastaan belum, kan? sebelum persatuan. Okay. Jadi sekarang ni bila FN dah mengarahkan semua swasta, mereka dah pening. Jadi itulah perkataan dulu sebelum Tak sediakan payung lah. sebab bagi saya lah, selagi kerajaan negeri tu bagi dana, benda tu patut digunakan sebagai modal untuk dia create dia punya diri income dia sendiri. Tak boleh lah negeri bagi 5 juta, dia berbelanja 7 juta. Itu banyak berlaku. Itu rasanya memang kerap kali berlaku kat Kan, Malaysia. dapat apa ni, agreement je, okey nak sponsor 5 juta, dia dah spend dia punya 12 juta. Maknanya dia lebih. Jadi sebab bola sepak dia dah jadi industri, dia business. Jadi kenalah orang-orang yang mentality business dalam tu. So selepas era penswastaan ni, macam mana abang tengok apa yang abang boleh bantu kat mereka, diterima ke tak? Sebab selepas perswastaan masih lagi banyak tim yang struggle. Sebab apa, mereka tidak memahami maksud sebenar branding, marketing dan sebagainya. Mereka fikir dia buat video sikit yang hype dalam FB, dalam Instagram, semua dah branding kan. Tapi itu adalah paparan luar sebenarnya. Tapi mereka cuba nak meniru apa yang kelab-kelab besar di Eropah buat kan. Tapi kita kena ingat, kelab-kelab di Eropah macam contohnya Manchester United dah berusia 146 tahun kan. Tapi kita tak tahu 10 tahun pertama macam mana mereka struggle. Macam mana mereka nak create mereka branding, macam mana mereka nak buat dengan community, dengan fan, macam mana kita tak tahu. Dan kita dapat sekarang. Jadi kita tak boleh follow sekarang. Kita ni umpama baru nak start.
Jadi kita kena buat pada awal dululah. Kena tengok macam mana nak tu. Jadi pendapat saya, nadi bagi sesebuah kelab ialah peminat. Dan saya suka gunakan istilah sebab peminat dia ada macam-macam. Dia ada yang minat, dia ada minat saja. Dia ada yang penyokong. Kan ada satu lagi dia ada yang die hard sanggup beli apa-apa saja. Yang ini sebenarnya istilah yang sesuai saya katakan dia adalah pendokong. Pendokong kelab ni. Dia die hard. Jatuh bangun dia support. Keluar baju, keluar topi semua dia beli. Original. Terasa tu. Aku memang kat beli Malaysia semua. Ramai sokong time menang. Dia beli uptown je. Dia beli uptown. Jadi kalau kita nak tengok sokong time menang, banyak tim yang sokong time menang. Kita ambil contoh terdekat lah, maaf cakap lah, saya sebenarnya simpati dengan Perak dan juga Kelantan sebenarnya. Kan Perak, dua tim ni antara branding kelab yang besar dalam Malaysia. Fanbase besar. Tapi fanbase, adakah fanbase mereka benar-benar menyokong dan mendukung mereka? Kan kalau betul-betul mendukung mereka, Perak takkan jadi macam ni. Betul tak? Ngam-ngam 1 tahun collapse kan. Jadi mereka tidak betul-betul, kita masyarakat Malaysia ni sebenarnya, orang Melayu sebenarnya, dia nak kena beli jiwa. Kelab ni dia kena beli jiwa penyokong. Kena beli jiwa penyokong, dan bila dapat beli jiwa, barulah orang akan support. Benda tu tak mudah, tapi tak nak kena buat jugalah. JLT adalah contoh terbaik. JLT adalah contoh terbaik, tapi pun maaf cakap, saya memang mengkagumi apa yang JLT buat, tapi pun tak tahulah apa yang saya nampak kan, macam tak betul-betul dapat full lagi connect dengan peminat. Sebab even TMJ pun pernah keluarkan status hadirlah dalam stadium seolah-olah merayu apa semua kan. Mungkin engagement tu aku sebab Liga Malaysia still lagi aku rasa dia tak macam Liga Indon ke Thailand yang setiap game penuh, even kelab kecil pun penuh. Kita tak dapat lagi sebab Indon ni dia populasi dia tinggi sebenarnya. Dia cara dia lain, dia mudah je. Dia populasi dia tinggi. Jadi kebanyakan sana dia macam kampung-kampung. Bila tak ada orang, bila ada game, datang. Itulah hiburan dia. So kalau abang sebagai konsultan, sebagai contoh situasi ada satu kelab ni sekarang nak cakap boleh jumpa abang, boleh tak bantu saya, apa yang boleh saya buat? Biasa first step abang betulkan apa dulu? Saya akan betulkan struktur dulu. Struktur organisasi kelab tu semua. Dan juga saya kena tekan kepada mereka ini adalah bisnes. Kalau bisnes, apa-apa bisnes pun dia marketing tinggi sebenarnya. Marketing paling utama. Produk tak bagus, marketing meletuplah. Kan kita banyak tengoklah produk-produk yang hard semua kan, kadang-kadang produk tak apa, tapi marketing. Dan juga kenapa marketing kena berterusan. Marketing ni bukan kata sekat buat iklan saja, engagement dia dah. Lepas tu even sampai sekarang Colgate, Coca-Cola masih buat iklan-iklan. Itu adalah mereka engagement dengan fan, marketing mereka. Kalau marketing tak penting, dia tak buat dah, orang dah kenal dah McDonald, orang dah kenal dah KFC dan sebagainya. Jadi benda tu ini dalam bisnes, marketing sangat-sangat penting. Jadi strukturkan dulu dia punya organisasi, kemudian mereka kena come up dengan mereka punya kita panggil macam kita panggil kalau orang nak politik tu cakap apa tu? Manifesto mereka. Sebab fan nak tengok apa wawasan dia. Bila ada manifesto, kena implement lah, kena buat lah. Dia punya blueprint dia tu. Kita buat perlahan-lahan apa semua. Tengok modal lah, kalau modal kecil buat cara kecil, kalau modal besar boleh buat cara besar. Tapi bagi saya fan engagement paling penting. Sebab apa? Fan ni dia memainkan peranan utama dalam cara kita nak menghadap kita punya sponsor-sponsor luar. Even liga kita penganjur sendiri kena mula untuk createkan branding liga tu kan. Branding liga kita ni dah pada landasan yang betul ke macam mana bang? Apa tengok? Saya tak nampak. Tak cukup popular sebenarnya. Hanya hype saja. Cukup popular. Sebab bagi saya lah kan, sebab penganjur liga dia kena membantu kelab-kelab bertanding ni macam mana nak bantu kelab ni untuk jaga pendapatan. Dia tak boleh buat kelas-kelas pemasaran, kelas marketing saja. Kelas dia buat, tapi penganjur sendiri tak buat, macam mana? Bagi saya lah kan. Jadi penganjur kena sediakan satu platform yang betul-betul gah untuk kelab menumpang platform tersebut untuk mereka mendapatkan sponsor. Kita ambil contoh macam shopping mall. Kita dekat Pavilion contohnya. Pavilion dia memang lokasi dia strategik, tapi kalau mereka tidak ada event, tidak ada buat marketing dia bagus, peniaga-peniaga dalam tu macam mana nak buat sale? Jadi peniaga-peniaga dalam tu walaupun dia Gucci sekalipun, kalau tak ada orang masuk kan, tak boleh juga nak jual. Betul juga, faham.
Okay, kalau tengok Liga Malaysia sekarang ni yang baru nak swasta, Ya. kalau abang sebagai konsultan, role model kalau negara kat luar, liga yang sesuai untuk jadi rujukan, liga yang mana abang selalu tengok? Bagi saya yang terdekat Indonesia. Indonesia. Mana Indonesia lagi kuat branding daripada kita maksudnya. Betul. Kita memang dia ada faktor dia punya Fans lah. Fans penduduk dia ramai. Tapi macam mana mereka pernah kena ban daripada FIFA 2 tahun. Tapi macam mana mereka tiba-tiba naikkan balik, hadkan balik dia punya liga dan tarik sponsor-sponsor masuk. Dia mereka pun dan dia punya coverage pun sangat besar kat sana. Jadi sponsor-sponsor pun masuk. Salah satu mungkin di Thailand lah. Thailand pun sejak kebelakangan dia menurun sikit dia punya liga dia. Okay, banyak kita dapat ini Syam. Betul. Untuk last bang, apa maybe yang abang tengah buat sekarang, maybe orang boleh nak contact abang ke untuk ada player-player ke, sebab aku dah ada resume. Kalau perlukan penyerang lincah. Satu lagi saya nak sentuh sikit kalau boleh lah. Boleh. Player lokal. Player lokal Kadang-kadang player lokal ni mereka tak nak ada ejen. Sebab mereka kedekut. Dia tak nak bayar agent fee. Kan? Padahal saya pernah berlaku pada diri saya sendiri juga. Player ni dia, bang saya ganti bang. Okey, saya ganti semua. Bila dah dapat ganti, bang aku nak dia gadang dengan saya lah. Macam itu. Kan? Tak apa, kau jalan lah. Kan? Okay, aku ikhlaskan je lah. Tapi in the end, bila end season, bang ada team tak? Tak apa lah. Ya, betul lah. Dia orang lebih suka guna family kot. Kebanyakan kat Malaysia player lokal banyak guna family. Dia kadang maaf cakap lah. Bukan semua. Mungkin sekarang dah ramai yang tahu. Kalau dulu player kadang dia tak baca kontrak, dia sign terus je. Kan? Dia kena faham kontrak, baca dan faham sebenarnya. Bila ada masalah, dia dah mula pening semua kan. Bukan maksudnya untuk sign kontrak tu ada perbincangan antara ejen dengan player dulu. Dekat dia macam saya kalau ejen dia tak apa, ejen boleh bacakan. Ejen boleh faham tapi dia tak nak ambil ejen, lepas tu tak nak baca kontrak pula. Gitu. Faham. Sebab ejen ni kita ibarat pengurus mereka lah. Betul. Pengurus karier mereka. Even kalau saya sendiri, saya bukan akan menguruskan karier mereka sekarang. Saya akan buat future planning untuk mereka. Macam mana nak financial apa semua. Ini kita just bagi advice lah. Sebab apa, macam cakap tadi lah, karier sebab dia pendek. Kan kalau macam gaji Safir Rahim yang banyak tu, tak apa, dia berhenti pun dia boleh lagi separuh hidup dia boleh habis lagi. Tapi kalau yang macam yang middle class player semua kan, macam mana dia nak survive bila dah besar nanti. Tak semua orang boleh jadi coach. Betul. Kan ada industri kita kecil. Betul. Dan peluang pun tak banyak. Betul tak banyak. Right. Tu bang, last tadi soalan. Mungkin ada apa yang abang buat, mungkin ada yang nak contact kenalkan abang apa ke konsultan abang. Okay, saya sekarang lebih menumpukan kepada apa ni macam club structuring, branding, apa semua, marketing strategi apa semua kan. Dan juga kadang-kadang untuk buat proposal pun saya boleh buat proposal apa semua. Kadang-kadang ada club ni mereka nak one time punya engagement dengan saya. Apa saya buatkan ada fee sekian, saya buat ni proposal dia, saya present, okay you follow. Tapi ada juga saya dah bagi mereka tak follow. Tapi tak boleh salahkan saya lah. Tapi kalau mereka nak engage saya untuk tempoh yang lama, pun saya terima juga lah. Maknanya setahun kontrak ke 2 tahun kontrak ke untuk saya bantu. Cumanya saya minta satu je. Kalau kita dah sama-sama setuju dengan blueprint yang ni, kena follow lah. Kena follow blueprint yang ni. Jangan lagi tu, jangan tergesa-gesa. Tak boleh tergesa-gesa. Sebab fan engagement ni dia tak mudah dan tak murah sebenarnya. Tak mudah dan tak murah. Wow. Okay guys, hari ni kita dah bawakan kepada anda banyak ilmu. Selama ni ramai yang tanya try nak dapatkan transfer agent. So hari ni kita antara orang yang tepat lah kita bawa. So anda dah dapat dan anda pun kena bantu kami subscribe YouTube channel kami. Kami nak kejar 100k followers. Boleh tak? Alright, download apps terbaru kami dan juga follow semua social media kami. Facebook, IG, Twitter, TikTok, semua ada. Semua kena follow. Okay, jumpa lagi untuk konten seterusnya yang lebih hebat, yang lebih menarik untuk anda semua. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.